Walaupun negara kita dah capai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, tetapi British masih lagi mengaut hasil keuntungan daripada tanah di bumi Malaysia ni, sehinggalah pada tanggal 7 September 1981 di mana terjadinya satu peristiwa yang mengubah perkara ni, yang membuatkan kita berjaya merampas kembali kita punya hak daripada British, iaitu melalui serangan subuh ataupun kita panggil Dawn Raid. Jom kita sembang. Apa yang terjadi dalam Dawn Raid ni ialah Malaysia berjaya merampas kembali saham Guthrie daripada pihak British. Guthrie ni adalah salah satu syarikat perladangan yang tertua dan terbesar. Mereka ni merupakan pemilik ataupun pemeganglah tanah-tanah di Malaysia. Maksudnya selama ni mereka ambil keuntungan hasil daripada tanah di bumi Malaysia ni. Dengan rampasan Guthrie ni seolah-olah macam kita bawa pulang balik hak kita, hak Malaysia pada waktu itu. Sebelum kita decide untuk buat Dawn Raid ni, ada beberapa isu lah yang membuatkan hubungan kita dengan British waktu tu tak berapa baik. Yang pertama, kita ada bagi suggestion dekat British ni untuk membangunkan, menanam balik ladang getah nak bantu ekonomi rakyat kita. Tapi British tolak. Bila kita offer nak beli saham daripada British, mereka tak mau jual. Yang kedua, kita sebenarnya pegang saham lebih kurang 25% dalam Guthrie melalui Permodalan Nasional Berhad PNB. Tapi walaupun kita ada dalam tu, kita seolah-olah dibelakangkan. Sebarang keputusan British tak bagi tahu kita pun. Contohnya penjualan saham kan, hanya British je yang decide. Kita seolah-olah macam patung je dalam tu, tak boleh buat apa-apa keputusan. Seterusnya yang ketiga, situasi yang ketiga ni, di mana British mengambil keputusan untuk menarik balik subsidi pendidikan pada waktu itu. Lebih kurang 17,000 tau pelajar Malaysia masa tu terbeban dengan kos pendidikan ataupun kos yuran yang sangat tinggi, naik sampai 3 kali ganda. Kalau ada yang tanya kenapa tak belajar dalam negara je, sebab waktu tu kita cuma ada 2 universiti saja, Universiti Putra Malaysia, Universiti Melaya. Tak dapat nak tampung pelajar ni, sebab tu kita hantar pelajar kita belajar dekat sana. Jadi kenaikan yuran ni sangat membebankan. Seterusnya kita ada minta tahu dekat British nak tambah kuota penerbangan untuk kapal terbang MAS mendarat di lapangan terbang Heathrow London. Tapi usul kita juga ditolak. Dan yang terakhir dah lah tolak usul nak mendarat kan, tiba-tiba mereka masuk pula ceroboh kita punya ruang udara masa tu. Kapal supersonik British waktu tu Concorde menceroboh kita punya ruang udara Malaysia. Jadi melalui semua ni kita nampak macam seolah-olah British ni masih anggap kita tanah jajahan dia lah. Dia rasa dia tuan, dia boleh buat apa saja kat kita. Jadi kita kena ubah perkara ni. Untuk Dawn Raid ni kita ada 3 mastermind utama. Yang pertama, Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang kedua, Tun Ismail Ali, Gubernur Bank Negara kita. Dan yang ketiga, yang merancang dan menyusun strategi untuk Dawn Raid ni ialah Tan Sri Khalid Ibrahim. Beliau pada waktu itu merupakan pengurus pelaburan dan bekas penasihat kewangan bagi syarikat Guthrie. Untuk Dawn Raid ni, strategi dia ialah kita akan buat pembelian saham secara besar-besaran, yang menjadikan kita majoriti saham dalam Guthrie ni sendiri. Dan serangan ni kena buat secara pantas, kena cepat sebelum British dapat tahu tentang niat kita dan tindakan kita. Untuk pembelian saham ni kita perlukan dana sekitar 1 bilion ringgit yang kita ambil daripada Petronas, Pernas dan juga Amanah Saham. Dan pada awal pagi tersebut, apa yang kita buat ialah pembelian saham daripada syarikat genting BSN dan juga KIG, Kuwait International Group, akan dilakukan oleh Tan Sri Khalid Ibrahim sendiri. Seterusnya Tun Ismail Ali akan ke Singapura untuk membeli saham daripada OCBC. Manakala di London pula, Rothschild meyakinkan MNG Investment untuk menjual saham mereka dan kita upah broker saham dekat London, Rowe and Pittman, untuk membeli saham daripada pelabur-pelabur kecil. Malangnya OCBC dia tak nak jual saham mereka tu pada kita. Tapi tak apa, kejayaan kita membeli saham yang lain menjadikan kita pada waktu tu memegang saham sebanyak 8 juta dan memegang majoriti saham pada waktu itu 50.41%. Maksudnya kita dah berjaya dalam rampasan ini.
Pengerusi Guthrie pada waktu itu, Mark Chen, hanya mengetahui tentang hal ni bila dia buka radio dan dengar berita pada pagi esoknya. Okey, dan pelabur-pelabur saham dekat London ni memujilah tindakan Malaysia sebagai licik. Licik kan? Okey, dan beberapa hari kemudian, Perdana Menteri Britain pada waktu itu, Margaret Thatcher, memberikan respon tentang situasi ini di mana mereka bertindak untuk mengetatkan undang-undang bagi pembelian saham di London pada waktu itu. Peristiwa Dawn Raid ni membuka pintu rundingan syarikat-syarikat British dengan Malaysia. Kalau sebelum ni semua syarat mereka yang tetapkan, tapi kali ni kita dah boleh berbincang dengan mereka. Mereka dah mula dengar idea-idea kita. Seterusnya, syarikat peladangan British yang lain seperti Highlands and Lowlands, Barlows, Harrison and Crossfield menjual hak milik mereka. Mereka ni bukan saja ada hak milik peladangan dekat sini, tapi mereka juga ada aset di India, New Zealand juga China, menjadikan kita ni macam tuan tanah baru lah. Dan hasil keuntungan ni sebenarnya melebihi modal asal yang kita keluarkan untuk serangan Dawn Raid ni sendiri. Dan subsidi pendidikan daripada British telah dikembalikan untuk pelajar-pelajar Malaysia, dan kita juga telah berjaya mendapatkan kuota pendaratan tambahan di lapangan terbang Heathrow London. Setakat itu saja untuk hari ini. Ingat, merdeka bukan sekadar bebas daripada penjajah, tetapi bila kita berani untuk mempertahankan hak kita dan keluar daripada belenggu penjajah itu sendiri, sama ada dari segi pemikiran ataupun sikap kita sendiri. Okey, sampai kita jumpa lagi. Bye-bye everyone.